Hari ini kita insyaAllah cuba sambung bicara kita berkenaan dengan perkara-perkara sunat yang sunat kita lakukan bila kita nak sembahyang. Jadi di sini dia bagi beberapa nama sebelum masuk sembahyang dan juga setelah sembahyang. Yang kita bicarakan yang terakhir, sunat sebelum masuk sembahyang, iaitu azan dan iqamah. Azan dan iqamah merupakan kira dari segi hukumnya ulama berbicara macam-macam pandangan. Ada yang mengatakan, kebanyakan dia lah mengatakan dia sunnah muakkadah ala kifayah. Sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut, dan dia sunnah kifayah. Sunnah kifayah ni macam fardu kifayah. Kalau sunnah fardu kifayah, seorang, sekelompok, sekumpulan yang buat, yang lain lepas tanggungjawab. Begitu juga sunnah ini, sunnah adalah kifayah. Satu orang buat, yang lain ke lepaslah tanggungjawab untuk azan. Takkan nak azan semua orang, kan? Di antara perkara sunnah adalah kifayah juga ialah korban, ibadah korban. Dia sunnah adalah kifayah bagi setiap keluarga. Kalau boleh setiap keluarga berkorban. Ada korban. Setiap rumah, setiap keluarga ada satu bahagian yang mereka korban pada setiap tahun. Itu apa nama? Sunnah adalah kifayah. Permulaan disyariatkan azan. Kita baca di situ kan. Azan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah dah mula azan. Sebagaimana yang kita tahulah, ketika orang-orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru melaungkan azan. Azanun dengan makna apa? Dengan makna seruan. Azan makna dia seruan. Maknanya announcement lah, macam kita gitulah lebih kurang, untuk menunaikannya. Pada suatu hari mereka berbincang mengenainya. Berkata sebahagian dari mereka, guna loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebahagian yang lain berkata, guna cerobong seperti tanduk, macam yang orang-orang Yahudi lakukan. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seseorang bangun menyeru untuk menyeru sembahyang? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Kalau kita baca hadis ni macam dia berlaku satu hari, satu masa. Sebenarnya dia mengambil masa ni, nak boleh timbul idea Umar datang tu dah berhari-hari bincang tu. Macam mana nak buat, ada seorang datang bagi cadangan, kita bunyikan loceng. Bila waktu nak sembahyangnya, tekan loceng, teng 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 teng, macam dekat kuih ke apa. Kemudian ada pula yang mengatakan kita guna tanduk. Dulu kan tak ada ni, tanduk tu kira macam pengumuman istana ke apa ke kan. Orang besar guna tanduk. Serupa pula dengan orang Yahudi. Lalu satu hari Sayyidina Umar ni dia bermimpi. Pagi-pagi besoknya dia datang jumpa dengan Rasulullah. Bila dia datang, pada waktu itu dah ada satu orang sahabat yang lain yang juga
bermimpi perkara yang sama, melihat ada satu orang yang melaungkan azan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk bangun melaungkan sembahyang. Jadi Bilal lah orang yang mula-mula. Tapi yang terkenalnya pada zaman Rasulullah dua orang, Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Bilal pun bangunlah azan sebagaimana yang dimimpikan oleh Sayyidina Umar. Jadi azan ni ialah Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Tak kisahlah nak sebut macam mana, nak sambung-sambung ke, nak satu-satu boleh juga. Tapi yang selalu ditahukan, dua tu disambungkan, kemudian dua lagi disambungkan. Jadi bila sambung dia jadi Allahu Akbar, Akbaru, Allahu Akbar. Nah, bila kita sambung dia jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbaru. Jadi sama juga macam kita baca doa iftitah tu, Allahu Akbaru kabira sepatutnya, bukan akbar. Ra tu dia tak mati tu sebenarnya. Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar tu tak bolehlah panjang, Allah tu boleh panjangkan. Ni sebab dia bukan ayat Quran. Jadi kalau ikutkan Quran, tajwid Quran, Allah tu 2 harakat saja. Tapi bila dia bukan Quran, ada pendapat kata boleh panjangkan sampai 16 harakat. Bagi orang yang nafas panjang lah. Cuma dari sisi agama, pendek lebih afdal daripada panjang. Mana azan ni tak elok panjang sangat sampai orang terlupa. Allah panjang. Dekat, betul, dekat rumah saya dulu. Kalau dia azan, ada satu orang Indon daripada Lombok. Kalau dia azan, sebab kita mandi, pakai baju, pergi, itu lama azan. Tapi dah tak ada, dah balik dah. Oh, panjang sungguh. Azan dia tu, saya lah duduk asyhadu an la ilaha, saya kata lama-lama terlupa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mana satu panjang betul. Panjang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mana itu tak tahu lah, panjang betul nafasnya. Jadi kalau ikutkan, tidak digalakkan terlalu panjang. Terlalu panjang. Bukan tak boleh panjang langsung. Panjang boleh, dia bukan ayat Quran pun. Boleh. Cuma jangan kena panjang pada tempat-tempat yang boleh panjang lah. Jangan jadi macam setengah-setengah orang. Dia panjangkan tempat yang tak boleh panjang. Macam kita kata asyhadu an la lamu tak boleh lah. Dia tak ada harakat dari situ tu. Tapi ada kalau dia buat pun tidaklah sampai membatalkan azan. Jadi bacaan yang apa namanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalunya begitulah. Lebih kurang lah, saya pun suara tak ada. Minta maaf lah. Cuma boleh contohkan saja. Kalau bagi orang yang pandai lagu, macam-macam lagu pula dia buatnya. Macam-macam rentak. Kalau dulu Masjid Negara, Ustaz Haroman, Ustaz Haroman Yaakob, oh Masya Allah, macam-macam lagu dia. Mana pergi dia sekali? Oi, dia dengan di atas.
Oh ya kan? Ke mana? Ibu dia. Oh. Jadi macam dulu dia kalau Mila ada 3 orang lah. Isa jantan, dia Ustaz Ar-Rahman dengan Ustaz Abu Bakar Idris. Tu Ustaz Abu Bakar jadi mendayu-dayu. Wallah a'lam, masing-masing lah Jadi dia punya lafaz ni ialah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk azan dia tidak ada wa asyhad. Tak ada wa. Dia asyhadu. Mana-mana riwayat pun asyhadu. Tapi tak ada, kalau kita tambah wa, adakah dia membatalkan? Tak membatalkan juga. Cuma dia tak ikut sunnah lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu untuk azan. Jadi dia kata Allahu akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali. Bagi sembahyang subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nak panjang boleh juga naum tu. Boleh sampai macam tadi jugalah 14 harakat dia nak panjang boleh. Cuma ada orang berpendapat, dia kata kalau kita panjangkan naum nanti orang tidur. Itu pendapat lah. Sebenarnya bagi saya tidak. Bagi saya azan ni, minta maaf, dia kena ikhlas. Kena ikhlas. Orang yang melakukan azan tu, kalau dia ikhlas, betul-betul terbit daripada hati dia, dia bukan suara sedap ke suara tak sedap, nanti dia akan sampai masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengar. Dia bergeraklah untuk datang. Tapi dia kena azan tu dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan nak suruh orang dengar. Lawankan tu apa? Kerana Allah. Allah dan Rasulnya suruh kita lawankan, maka kita pun lawankan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebabkan berlaku pada zaman Rasulullah dulu, seorang sahabat dia datang jumpa Rasulullah nak minta azan. Minta nak azan. Lalu Rasulullah tak layan dia. Banyak kali diminta, akhirnya Rasulullah bagi dia azan subuh. Azan dah memang suaranya bagus, lagunya baik, nafasnya panjang. Lepas sembahyang subuh, dah habis waktu subuh, Jibril datang. Muhammad, kamu tak sembahyang subuh ke hari ini? Rasulullah kata sembahyang. Kenapa? Dia kata hari-hari aku duduk kat langit yang ketujuh sana, dengar suara orang azan. Tapi hari ini aku tak dengar. Maknanya suara orang tu tidak menembusi langit. Sebab apa? Sebab keikhlasan. Dia nak perdendangkan suara dia. Sedangkan dia bukan masalah sedap tak sedap, tuan-tuan. Sembahyang ke, azan ke, dia nak keikhlasan. Keikhlasan tu insya-Allah orang akan datang. Percayalah. Percayalah. Dengan ikhlas, insya-Allah orang datang. Kalau tak datang tu mungkin satu ujian Allah nak suruh kita sabar ke apa. Tapi kalau kita buat seikhlas mungkin insya-Allah. Insya-Allah. Jadi lafaz yang ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua.
Maknanya as-salatu khairun minan naum tu bila? Selepas hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Dua kali. As-salatu khairun minan naum. Dua kali ya. Kita baca reka atas belakang ni, dia ada sebut sunat-sunat dia, nanti kita akan bahas. Itu lafaz bagi kita lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikut Syiah dia tambah. Syiah tambah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Tu Syiah. Dia tambah. Hayya 'ala khairil amal. Mari kita menuju sebaik-baik amalan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Syiah dia besar. Dia tambah. Saya bersaksi bahawa Ali itu wali Allah. Waliullah maksudnya, wali Allah ni maksud dia khalifah lah, macam khalifah. Dia tak panggil khalifah, dia panggil imam. Maknanya imam, wali yang dilantik oleh Allah SWT. Sebelum bila Nabi appoint Bilal untuk mengazankan, apa kriteria utama dia pilih Bilal ni sebagai? Allah, mungkin dari segi keikhlasan Bilal. Nabi memang banyak dia suka pada Bilal. Bila nak ada makanan ke apa ke, nak buat apa-apa, dia akan tanya Bilal. Bilal yang miskin-miskin dia tanya. Wallahu ta'ala alam. Kalau nak dikirakan Bilal ni, lidah pun pelat, sebut tak betul Bilal. Diriwayatkan dia baca pun tak betul mana lah. Ada orang lain lebih betul lagi pada dia. Tapi dah Rasulullah pilih dia, tak kena kata apa. Wallahu a'lam. Maknanya tak ada masalah lah. Dia nak sikit-sikit. Orang Arab pun ada juga yang pelat, tuan-tuan. Tak boleh sebut ra, tak boleh sebut jin. Ada. Tuan-tuan kalau dengar setengah-setengah qari Mesir, tak boleh nak sebut jin. Huruf jin tu dia bagi dia berat nak sebut. Setengah-setengah huruf ra boleh sebut. Imam Az-Zamakhsyari, imam besar ni, ada kitab tafsir Imam Az-Zamakhsyari, tak boleh sebut huruf ra. Tak boleh sebut huruf ra. Tak boleh. Orang-orang Thailand yang mana belah Bangkok mana tak boleh sebut huruf jin ke. Huruf jim dia jadi Y. Dia jadi Y. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi ke Bangkok mana dia je Tom Yam tu dengan J. Sebab dia J, dia punya Y. Dia punya sebut, tak boleh sebut. Jadi bila bercakap, saya mula-mula pening kan kawan dengan budak-budak Thailand. Cakap Arab ni guna huruf jim, apa benda aku sebut ni? Tak faham. Tapi bila lama dah tahu dia punya ni, tahu. Okey, syarat-syarat sah azan. Yang pertama, Islam. Tidak sah azan oleh orang-orang kafir kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Azan itu ibadah. Bila kita azan, besar pahala dia, tuan-tuan. Kalau ikutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dia berbahas, ada satu perbahasan, mana lebih baik melakukan azan atau jadi imam. Ramai di kalangan ulama berpendapat azan lebih afdal daripada imam. Melakukan azan lebih afdal daripada imam. Pendapatlah, tak ada hadis.
Tapi pendapat ulama kebanyakannya begitu. Cuma Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia berpendapat orang yang layak untuk azan, dia lebih sesuai azan. Orang yang layak untuk imam, dia lebih sesuai imam. Tak ada lah nak berebut jadi bila pula kan. Nanti kan Allah tak nak pula jadi imam dia. Apa pun nak pahala besar juga ni. Kan. Berebut nak jadi bila pula. 2017 bukan bila. Tapi sebenarnya azan ni sebab dia melakukan azan. Sekiranya ada manusia yang tergerak datang ke masjid atau surau berjemaah, kerana dia dengar suara kita azan, kita dapat pahala. Dia datang sebab apa? Sebab dia dengar kita azan. Kita mendapat share. Imam dia sekadar lead sembahyang je. Jadi itu yang ramai berpendapat begitu tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan, orang yang azan ni, kata Rasulullah, semua pokok binatang orang yang mendengar suara dia melakukan azan akan menjadi saksi ke akhirat. Apa yang dia lakukan? Syahadah, Allahu Akbar, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lakukan. Jadi orang yang dengar suara dia itu akan jadi saksi. Allahu Akbar. Bukan semua orang nak lawankan duduk sesaja, tak lawan. Tak ada orang pergi mengucap asyhadu, tak ada. Tapi bila azan, satu habis kalau speaker lagi tinggi jauh dengar. Masya Allah. Kena pula dengan keikhlasan yang ada, sampai ke langit ketujuh pun dengar. Bukan sebab mikrofon, tapi sebab keikhlasan. Saya Haji pernah azan tak? Pernah azan tak? Dia bila kita azan ni, tak tahulah, dia datang macam-macam. Walaupun suara kita tak sedap pun, kita tahu dah suara aku bukan sedap pun. Tapi iblis ni dia ganggu. Macam-macam datang. Wallahualam. Saya pun pernah azan, tapi bila kita azan, nak cari betul-betul lillahi ta'ala payah. Bukan maksud misalnya azan kita buat secara sukarela. Memang sukarela. Walaupun secara sukarela dia datang yang jahat-jahat tu, hati tuan ni, Wallahualam. Hati orang ni, Wallahualam. Bukan suara sedap pun, tapi bila azan tu boleh. Payah nak cerita dia. Payah nak cerita. Tak percaya cuba azan. Memang kita tak azan tu saja, dia tak datang. Tapi bila kita azan, macam-macam dalam hati dan sama ya. Jadi imam pun sama juga. Macam mana? Nak cari baca apa ikhlas lillahi ta'ala. Payah. Di depan lupa dalam hati tu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dalam proses lah, kita cubalah buat yang terbaik. Tapi bukan senang. Bukan senang. Yang tadi saya cerita tu sahabat tak sampai. Sahabat kita ni jauh sahabatnya. Jadi nak dapat keikhlasan tu Allah. Kalau orang tu boleh azan, ikhlas dah tuan-tuan. Subhanallah. Saya masuk 59 baru. Mana dia sebenarnya muakkadah. muakkadah. Ya. Tapi kalau selain daripada fardu, solat saja, dia bukan azan yang lain. Maksud saya bukan orang haji diazankan ataupun yang lain azan masuk baru. Itu tak ada dah ada. Cuma wallahualam, tidak ada dalil-dalil yang mengatakan nak pergi haji kena azan. Wallahualam. Rasulullah dulu zaman tak ada. Anak lelaki
Tu bab lahir tu betul. Tuan lahir. Tak apa kita bincang. Wallahu a'lam. Imam An-Nawawi pun tak ada sebut dalam Al-Azkar Al-Azan. Wallahu a'lam. Yalah, itu mungkin pendapat ulama ada. Okey, yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni walaupun dia belum balik, asalkan dia tahu azan dengan betul. Dah. Dia tahu betul, tahu salah tentang azan. Boleh tu azan. Kecil lagi, 6 tahun. Boleh kalau pandai. Ada budak umur 6 tahun pandai kan. 7-8 tahun, ada pandai azan. Dia tak merapu lah azan tak ada pergi. Okey tu. Tidak sah azan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz, kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah, dan juga tidak boleh memastikan waktu-waktu sembahyang dengan betul. Yang ketiga lelaki. Azan yang lelaki dia. Tidak sah azan seorang perempuan untuk jemaah lelaki, sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki. Tapi kalau dia sama-sama dia, khilaf. Adakah perempuan kalau dia sama-sama dia, jemaah dia semua perempuan, boleh tak dia azan? Khilaf. Ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Boleh dia pun pendapat yang kata boleh, cuma bersyarat jangan guna pembesar suara lah. Ada di kalangan dia saja. Yang pastinya ada iqamah. Iqamah ada. Begitu juga sembahyang kalau sama-sama perempuan, boleh tak dia nak baca nyaring? Itu pun kalau mengikut mazhab Syafi'i, kebanyakannya mengatakan boleh. Dia nak baca nyaring sikit, tapi bukan seumpama lelaki lah. Boleh nyaringkan suara kalau tidak ada ajnabi dipanggil. Tidak ada orang asing. Sama-sama dia je, tertutup dalam keluarga, tak ada orang lain, boleh baca nyaring sikit. Perempuan. Tapi bukanlah nyaring seperti lelaki lah, sekadar macam ni lah, kita kata macam kita bercakap biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Macam lelaki kan kuat pula kan. Masa dia tak jadi imam. Jadi imam lah. Jadi imam ataupun dia sembahyang solat. Melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib. Kerana mengikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW, juga kerana melafazkan lafaz azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan, dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilaungkan. Orang takut tersalah pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu sangat tu tak boleh lah, kena ikut tertib lah, ikut susunan yang ada tu. Allahu Akbar, Allah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikut turutan. Berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Ini bermakna tidak boleh terpisah. Ini dipanggil muwalat. Muwalat ni tak boleh berselang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batal wudu, ganti wudu dulu. Ada lah. Tak boleh lah. Lepas tu datang-datang sambung pula. Tak boleh. Kalau macam tu jadi Ustaz, maksudnya Mula balik. orang lain kena azan. Azan balik. Dia tak boleh sambung. Azan tak boleh berduet. Berduet tak boleh. Sama ada asyhadu dibagi dua, ataupun seorang buat separuh, seorang lagi sambung. Tak boleh. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Macam yang berdua tu ada juga pendapat yang kata boleh, tapi pendapat yang lemah lah. Ada. Tapi yang kuatnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh azan dua orang ataupun sambung di antara satu dengan yang lain. Kalau seorang tu kata rata tengah alam jatuh tombak, kena mula balik lah. Semula.
Dan sunat azan itu, syarat-syarat sah azan itu meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jemaah. Maknanya janganlah azan macam bercakap Allahu Akbar Allah, kena dah kuat kan. Suara tu biar orang ramai dengar. Jadi meninggikan suara adalah di antara syarat kita azan. Sekiranya untuk individu, maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah di dalamnya. Kalau untuk individu di dalam masjid, sunat juga ditinggikan suara. Dia nak sembahyang seorang je. Ini dia kata, sekiranya untuk individu, maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah di dalamnya. Tapi kalau ada jemaah, janganlah tinggikan suara pula. Orang kena hormatlah jemaah lain ni. Kalau jemaah lain dah sembahyang sudah lah, tiba-tiba dia datang seorang nak sembahyang, azan pula dia. Sekiranya azan tersebut dalam masjid yang ada jemaah, agar mereka yang mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk waktu sembahyang yang berikutnya, maka rendahkanlah suara. Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing. Nabi berkata kepada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing dan suka pada kawasan padang yang jauh. Oleh itu bila kamu berada di tempat pemeliharaan kambing atau di padang pasir yang jauh, yang luas, maka lakukanlah azan untuk sembahyang. Seorang-seorang je. Abu Sa'id Al-Khudri itu seorang-seorang je nak sembahyang, Nabi suruh azan juga. Angkatlah suara kamu ketika seruan tersebut. Sesungguhnya jin, manusia dan segala benda yang mendengar sesayup suara orang yang azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Itu tadi. Jin, manusia, segala benda yang mendengar akan menjadi saksi. Allah besar tuan-tuan. Manakala bagi jemaah perempuan, mereka tidak sunat melakukan azan. Ini mengikut pandangan yang kuat. Mana bagi perempuan tak sunat pun azan, kerana dibimbangi berlaku fitnah. Mereka hanya disunatkan iqamah untuk menyedarkan mereka yang hadir supaya bangkit dari mendirikan sembahyang. Kerana pada iqamah tidak ditinggikan suara seperti azan. Maknanya bukan tak boleh tinggi langsung, tak boleh cakap keluar suara langsung. Boleh juga lah macam iqamah tu, ada keluarkan suara juga. Tapi suara macam iqamah tu je lah, tak boleh lah suara yang sangat tinggi. Dan yang ketujuh, syarat sah azan itu bila dah masuk waktu. Nak azan zuhur, tunggu masuk waktu zuhur dulu. Belum masuk waktu zuhur dah azan dah. Apabila tiba waktu sembahyang, maka azanlah salah seorang daripada kamu. Sembahyang tidak berlaku kecuali dengan masuknya waktu. Dan azan dilakukan untuk mengumumkan masuknya waktu. Oleh itu ulama berpendapat, bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktunya, kecuali pada sembahyang subuh. Ia harus diazankan pada separuh malam, sebagaimana yang akan dinyatakan dalam tajuk sunat azan. Maknanya ada azan untuk sembahyang subuh, masuk waktu azan, belum masuk waktu dah azan untuk sembahyang subuh. Jadi azan tu itu memang syar'i. Maknanya untuk mengejut orang ramai supaya bangun untuk solat tahajud. Sunat azan. Ni kena buat ni sunat azan ni, boleh buat mudah je. Sunat azan. Yang pertama, orang yang azan berada dalam keadaan menghadap mukanya ke arah kiblat. Muka dia menghadap kiblat. Sunat. Mana kalau dia tak buat pun, tak menghadap pun tak apa. Kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia, sebagaimana dinakalkan daripada ulama salaf dan khalaf. Ulama yang terdahulu, salaf ni ialah ulama yang hidup 300 tahun yang pertama, dia panggil salaf.
Selepas pada 300 tahun yang pertama itu dipanggil khalaf lah. Khalaf orang kemudian, salah yang terdahulu. Sekarang ni ada istilah lain pula. Dipanggil ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu salah yang mutaqaddimin 300 tahun pertama. Lepas tu 300 tahun kemudian, lepas pada 300 tahun sampai 600 700 itu dipanggil ulama mutaakhirin yang kemudian. Kemudian bila dah 1000 tahun ke atas ni, ni dipanggil ulama-ulama sezaman semasa kita ni lah. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Azan tak ada wuduk boleh, sunat je, tak batal. Belum mandi wajib dia azan boleh. Sebab mandi wajib tu ada besar kan, sunat je. Lepas azan baru mandi. Sunat kan. Sunat maknanya tak adalah sampai membatalkan. Oleh itu makruh azan oleh orang yang berhadas. Hadas besar, hadas kecil, semua makruh. Hadas besar lebih makruh lagi lah. Manakala orang yang berjunub lebih makruh lagi melakukan azan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka mengingati dan menyebut Allah Azza wa Jal melainkan dalam keadaan suci. Abu Daud, Sunan Abu Daud. Yang ketiga, azan dalam keadaan berdiri, sunat. Tak layak diri sambil duduk boleh, sah juga. Tapi kalau berdiri lebih afdal. Wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang. Bangunlah Nabi kata kan, dan serulah untuk sembahyang. Yang keempat, memalingkan muka, bukan dada, ke kanan pada lafaz hayya 'alas salah, dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ada muka, jangan pada dada. Ada muka, dada biar ke arah kiblat. Ada Ustaz yang ayat solat tu ke kanan, dua-dua ke kanan. balik sekali. Balik kanan, lepas tu kita depan, balik dia. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dulu tak ada mikrofon, speaker tak ada. Sekarang ni speaker dah 4 penjuru. Dia nak buat itu sekadar, oleh kerana dulu disunatkan begitu. Jadi sunat je lah kita buat. Dulu sebab nak suruh orang belah sana dengar, belah sini dengar, kena buat secara manual gitulah. Sekarang dah speaker 4 penjuru lah. Kalau dia ikutkan tak payah dah. Tapi oleh kerana dulu buat, maka kita buat sunat ikut je lah. Bukan ada fadilat apa-apa dah dulu. Sebab nak suruh orang dengar sahaja. Aku telah melihat Bilal melakukan azan, lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini. Disebabkan azan itu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang kelima, menyebut kalimah-kalimah azan dengan tartil. Maksudnya sebut biar jelas, tenang, jelas dan betul. Hayya 'alas salah, biar betul. Huruf ha, huruf ha, huruf ha, huruf ha. Ashhadu, ashhadu an la ilaha illallah. Ini kerana azan merupakan pengumuman kepada orang ramai yang tidak ada di tempat tersebut. Oleh itu azan secara taktil lebih menyampaikan maksud dalam pengumuman tersebut. Biar jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar jelas. Kemudian sunat at-tarji'. Tarji' ni semasa azan, iaitu orang yang azan melafazkan 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya dengan kuat. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana antara kandungan lafaz
hadis tersebut ialah kemudian dia mengulanginya dengan perlahan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca dulu sendiri-sendiri, lepas tu baru dia kuat. Itu dia panggil tarjih. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil tarjih. Dan begitu juga tatwid. Tatwid ni untuk hayya 'alas salah. Untuk as-salatu khairum minan naum. Ketika azan subuh itu menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali selepas menyebut hayya 'alal falah, bagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Dawud. Maknanya kita laungkan as-salatu khairum minan naum, itu dipanggil tatwid. Tatwid. Maknanya kalau tak buat untuk sembahyang subuh, tak ada as-salatu khairum minan naum, boleh juga terlupa. Tak ada masalah. Nanti ada pula orang pergi azan kali kedua. Tadi tak ada ayat apa? As-salatu khairum minan naum, tak ada. Azan lagi sekali tak payah. Bilal hendaklah mempunyai suara yang elok dan merdu kalau boleh, supaya hati pendengar menjadi lembut dan cenderung untuk menyahut seruan azan tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala, dia bermimpi azan dalam tidurnya. Maknanya yang mimpi azan ni Abdullah bin Zaid dan juga Sayyidina Umar. Bangunlah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpi. Dan adalah dia, Bilal, melakukan azan dengan lafaz tersebut. Sesungguhnya suaranya lebih kuat dan lebih merdu daripada suara kamu, wahai Abdullah bin Zaid. Yang ke-9, Bilal merupakan orang yang terkenal di kalangan orang ramai sebagai seorang yang berakhlak dan adil. Jadi Bilal pun mesti jaga akhlak juga. Ini kerana pemberitahuan mengenai masuknya waktu sembahyang lebih mudah diterima daripada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Juga kerana perkhabaran atau berita orang fasik tidak diterima. Maknanya Bilal itu jangan orang yang fasik kalau boleh. Fasik ni orang yang pernah melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil berterusan. Yang ke-10, tidak meleleh-leleh ketika menyebut lafaz-lafaz azan serta tidak berlaku lebih-lebih sangatlah. Bahkan perbuatan tersebut adalah makruh. Kalau panjang sangat tu makruh. Tapi bukanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak kuat, jangan terlalu panjang. Untuk azan subuh di masjid disunatkan dilakukan oleh 2 orang Bilal subuh. Maksudnya azan pertama dan azan kedua orang lain-lain. Jangan orang yang sama. Seorang melakukan azan sebelum masuk waktu subuh dan seorang lagi azan setelah masuk waktunya. Dalilnya ialah hadis Al-Bukhari, Bilal azan masuk waktu malam. Makan dan minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Maknanya Bilal ni azan sebelum subuh. Ibnu Ummi Maktum bila dah masuk waktu subuh. Sebab apa? Sebab senang nak cap. Jangan tukar-tukar lah. Sekali Bilal, sekali Unya, jangan. Maknanya yang pagi tu satu orang. Oh ni belum lagi ni suara dia ni. Kena nanti dengar suara Bilal yang kedua. Baru apa? Pendengar azan disunatkan diam dan meneliti serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh Bilal. Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh orang yang azan, oleh Bilal. Al-Bukhari dan Muslim 386 hadis Bukhari, 383 hadis Muslim. Tetapi ketika muazzin Bilal menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hendaklah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang lain ikut sama macam yang Bilal sebut.
As-salatu khairun minan naum, khilaf. Adakah kita kena sebut sebagaimana yang Bilal sebut as-salatu khairun minan naum, atau kita ada setengah pendapat ulama pendapat ulama ini tidak ada hadis. Pendapat ulama mengatakan sadaqta wa barirta. Bila kita dengar dia sebut as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa barirta. Tapi ada pendapat yang mengatakan sama macam yang dia sebut juga, as-salatu khairun minan naum. Cuma hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sebab dia panggilan. Mari kita mengerjakan sembahyang, mari kita menuju kejayaan. Dia ajak kita ajak dia pula. Jadi kalau kita sebut yang sama kan, Bilal hayya 'alas salat, mari mendirikan solat. Kita yang kat luar hayya 'alas salah kan. Nanti kita ajak dia ajak kita ajak dia pula. Jadi bila dia ajak kita untuk solat, kita nak beritahu yang kita ni berkenaan dengan solat ni tak mampu kita nak kuatkan diri kita pergi solat melainkan dengan bantuan Allah. Itu sebab kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk kita menolak benda-benda yang tak elok. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita nak buat benda yang baik melainkan dengan kekuatan dan daya Allah. Itu makna dia. Maknanya kita nak pergi semayang ni, memang semua orang ada. Bila dengar azan terdetik nak pergi semayang, tapi kadang malas tu menguasai diri. Apalah, boleh kaji dah pula. Itu maknanya kita tak ada kekuatan untuk nak pergi buat baik. Subhanallah. Tentang dia kekuatan ni, kekuatan nak pergi buat benda baik ni, bukan kata orang yang sihat baru dia ada kekuatan. Tak, orang yang dapat hidayah ada kekuatan. Kalau nak kira orang sihat ramai. Kalau nak kira orang sihat, bukan tuan-tuan yang datang masjid. Orang yang macam ni datang masjid, sebab dia orang lebih kuat. Tapi yang datang ni semua yang tak boleh duduk lama, duduk atas kursi, yang sakit pinggang, sakit lutut, yang tu yang pergi masjid. Sebab apa? Dia yang dapat hidayah. Kalau nak kira kekuatan fizikal boleh sampai masjid, ramai yang muda-muda dah sampai masjid. Tapi tak. Yang datang masjid tu ialah orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Badan sihat, masa lapang banyak, duduk tangga masjid bersambung dengan tangga rumah dia, lompat jalan ya, tapi tak sampai masjid. Kalau dah tak dapat hidayah kan? Bukan kata kekuatan fizikal tu. Tak. Kadang-kadang bertongkat dengan uzur, dengan apa, berbagai macam-macam. Di rumah pun agak jauh daripada masjid. Dia first dah sampai. Kita yang di masjid lambat. Masbuk je manja. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Jadi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan, bukannya kekuatan fizikal yang menentukan. Jadi dalil Imam Bukhari dan Muslim apabila muadzin berkata marilah bersembahyang, hendaklah dia menjawab tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dan bila disebut marilah menuju kejayaan, dia hendaklah menjawab tidak ada upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Mana la haula wala tadilah, la haula wala quwwata illa billah. Di akhir hadis tersebut, sesiapa yang berkata demikian dari hatinya dengan ikhlas dan khusyuk, maka dia akan masuk syurga. Maknanya orang yang azan, kalau dia azan dengan ikhlas daripada hati lillahi ta'ala, ganjarannya syurga. Bukan dia saja, orang yang menjawab azan pun dengar dan dijawab. Bila-bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam diri dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, balasannya syurga. Itu hadis Nabi, hadis sahih.
berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Sunat berselawat ni selepas azan, bukan sebelum, selepas. Bila dah habis azan, la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada kuatlah, tak kuat. Selawat tu senyap, sendiri-sendiri. Semua yang dengar atau yang azan sunat berselawat dan berdoa ke atas Nabi. Tuan-tuan, doa ke atas Nabi selepas azan ni sangat penting. Sebab Nabi kata sesiapa yang berdoa, Nabi kata apa? Syurga yang paling tinggi ialah Al-Wasilah. Nama syurga Al-Wasilah ni syurga atas lagi daripada Jannatul Firdaus. Dia berada di bawah arash. Di bawah arash. Nabi kata daripada umat Nabi Adam ni, keturunan Adam ni, hanya seorang je yang boleh masuk ke Al-Wasilah tersebut. Jadi Nabi kata sesiapa yang mendoakan aku masuk Al-Wasilah, maka aku akan beri syafaat kepada dia. Jadi doa kepada Nabi untuk dapat Al-Wasilah ni selepas azan sahaja. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad Al-Wasilah dan juga Al-Fadilah, kelebihan yang banyak. Jadi Al-Wasilah tu hanya seorang. Nabi kata harap akulah yang dapat masuk Al-Wasilah tu. Memang tak ada orang lain dah. Kalau Nabi Muhammad tak layak, siapa lagi yang layak? Kan? Dia lah. Cuma dia nak suruh kita doakanlah. Jadi jangan lupa berdoa selepas azan. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kamu mendengar muazzin Bilal melaungkan azan, maka sebutlah sebagaimana yang diucapkan. Kemudian berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah supaya aku ditempatkan di satu tempat yang bernama Al-Wasilah, iaitu satu tempat dan kedudukan di dalam syurga. Ia tidak layak untuk diduduki melainkan untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba yang mendapat kelebihan tersebut. Oleh itu sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut, nescaya dia berhak dan wajib mendapat syafaatku. Itu Nabi. Dapat syafaat Nabi untuk masuk syurga. Tak ada daripada. Jadi jangan lupa. Itu sebab kali ikutkan para ulama, tuan-tuan. Kalau katakanlah ketika azan itu kita berada di tempat lain, dalam tandas ke tempat yang tak boleh nak baca doa, bila kita keluar, baca juga doa. Walaupun azan tu dah agak lama, dia suruh baca juga. Barang siapa berdoa ketika mendengar seruan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu saja doa yang ada dalam hadis secara sahih. Yang ada dalam hadis secara sahih itu saja. Yang lain itu semua ditambah. Kita kena tahu lah. Kalau kita baca lebih, kita kena tahu. Yang ini yang ada dalam sunnah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil, nak tambah dulu, Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi. Tanwin bertemu dengan alif hamzah wasal, kena tambah nun. Mahmudanil ladhi wa'atta. Bacaan betulnya. Yang in negara tu itu tak ada. Itu ayat Quran. Nak baca boleh, tapi kita kena tahulah itu bukan sunnah. Macam ada setengah tu dia tambah Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarfa wad darajatal aliyata rafi'ah, macam-macam tambah. Itu pun kita kena tahulah itu pun bukan daripada sunnah. Tambah dalam doa tak ada masalah. Cuma jangan kita dakwa itu sunnah. Nescaya dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Baca doa tu, dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Maksud seruan azan yang sempurna ialah seruan kepada mengesahkan Allah yang tidak ada penyelewengan padanya,
Maksud kelebihan ialah martabat dan kelebihan mengatasi segalian makhluk. Maksud yang telah engkau janjikan ialah sebagaimana dalam firman Allah SWT, semoga dibangkitkan kamu oleh Tuhanmu di tempat yang terpuji. Muadzin Bilal hendaklah mengucap selawat ke atas Nabi SAW dan berdoa untuknya dengan suara yang rendah berbanding dengan suara azan serta berasingan daripadanya. Maknanya selawat dan doa tu jangan nyaringkan, jangan nyaringkan. Sebab itu dibaca secara perlahan mengikut sunnahnya begitu. Kerana Bilal dia tak baca selawat dan secara nyaring. Tanpa habis kan? Asyhadu an Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Betul? Sendirilah berselawat dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ta'ala ali. Atau sebagainya lah, nak selawat mana-mana terpulanglah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ada juga orang kata, Ustaz, dalam radio tu baca kuat, habis kan dia baca perlahan, nak dengar macam mana? Dalam radio memang lah baca kuat. Kalau dia berdoa perlahan, macam mana nak dengar? Senyap, berdoa selepas azan. Macam mana nak dengar? Nak belajar. Macam mana nak belajar? Dia baca kuat terbukat lah. Tak boleh lah nak banding dalam radio tu lain. Nanti kita akan sambung cerita kita berkenaan dengan iqamah. Iqamah ni ada perbezaan sikit di antara mazhab-mazhab. Azan Sunni Syiah dia ada beza. Mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada beza. Itulah azan. Ada tokok tambah. Tapi Syiah ada tokok tambah. Adapun iqamah ada dua riwayat. Berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Kedua-duanya boleh. Kita nak ikut macam tu pun boleh. Pokok Hanafi ni dia orang punya iqamah lain. Tentang pernah pergi semayang masjid Pakistan. Okey. Macam mana dia iqamah? Dia iqamah macam azan. Kan? Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu iqamah dia. Kalau mengikut iqamah macam tu, dia tidak ada tarjih. Riwayat yang ada iqamah dua-dua tu, dia tidak ada tarjih. Yang ada tarjih ni yang tidak ada dia iqamah dengan azan tu lain. Jadi kita ni kena ada tarjih lah. Sebab riwayat dia begitu. Allah Ta'ala nanti kita bincang dalam bab iqamah nanti insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Manfaatkanlah apa yang telah Kau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami apa saja boleh memberi manfaat kepada kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Inna